Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam sejahtera. Salam hari Khamis, iaitu 3 hari bulan 6, 2021. Hari yang ketiga kita berada lockdown di rumah. Ya, kita lockdown di rumah 22 Syawal 1441 Hijrah. Baik, terima kasih kepada yang ikut kita punya perkongsian, yang hari-hari yang ada ikut like dan komen. Terima kasih banyak-banyak. Ya, saya bukan mengajar, bukan tunjuk pandai, tidak. Saya siapalah, seorang yang kerdil saja, hanya berkongsi kerana saya masih ingat lagi guru saya mengatakan bahawa apabila kita panjang-panjangkan ilmu, kita kongsi-kongsikan ilmu, kita ada bahagian kita di kemudian hari. Dan saya minta kalau boleh anda yang ikut saya punya perkongsian saya ini, ikuti saya punya perkongsian, sampaikan kepada ahli keluarga di rumah. Ya, okey. Seperti biasalah sarapan pagi saya pagi ini selepas saya buat workout sedikit di luar rumah. Lepas solat subuh buat workout sedikit, kenakan juga minuman kosong tanpa gula, tanpa gula, seperti mana saya kata green tea ataupun saffron ataupun bunga zafran, rempah yang mempunyai keunikan ya, iaitu yang terbaik di dunia rempah ya. Kalau kita rujuk pada Google whatever it is, saffron, zafran ataupun saffron ya, inilah dia, air dia warna kuning. Bismillah. Baik, apabila kita gunakan pada pagi ini, iaitu kita boleh minumkan air yang sebegini rupa. Kita susuli dengan kurma 1 atau 3 biji ya. Bagi yang ada kencing manis, saya rasa kita syorkan hanya 1, tetapi yang normal seperti saya tidak ada kencing manis, darah tinggi, alhamdulillah, tak ada masalah jantung, tak ada masalah buah pinggang, walaupun usia sekarang dah 67, 6 series lah ya, nak masuk 7 series sebenarnya jika diizinkan. Dan favorite buah waktu pagi ya, waktu pagi atau malam yang saya suka sebenarnya adalah seperti ini, iaitu buah apa ni? Buah nanas ya. Buah nanas. Tak ada pedih perut dan sebagainya. Jangan, don't worry. Ini salah satu daripada favorite saya, dan saya suka makan buah nanas, ataupun kadang saya sediakan juga buah temikai. Dan kita ada juga beberapa buah yang lain tentang antioksidannya buah. Baik, semalam saya ada kongsikan tentang sistem imun, apa itu, what is the understanding about immune system in our body, bagaimana the body can heal by itself, boleh sembuh dengan sendirinya. Allah Ta'ala telah anugerahkan pada setiap insan di dunia ini sebenarnya apabila dilahirkan ya, dia ada sistem ini, tetapi lama-kelamaan sistem ini akan menurun. Dia going with our age sebenarnya juga, dengan beberapa faktor yang lain. Akhirnya kita akan dapat berbagai-bagai penyakit. So yang ini kita akan kongsi, iaitu immune system bahagian kedua, faktor-faktor dia ataupun facts and figures tentang apa yang menyebab sebenarnya sistem imun kita ni yang secara semula jadi ada dalam badan kita ni, iaitu seperti mana yang saya kata semalam, tentera udara, tentera laut, tentera darat, askar, dan kita ada polis, bukit aman dia, kita ada secret service dalam badan kita ni, very protective ya, menahan kita punya badan kita sebagai self defense. Tetapi lama kelamaan mereka ni menjadi lemah. So bila lemah ya, agar masuklah virus, bakteria, free radical akan menyerang kedalaman, terutama sekali bahagian kita punya paru-paru, organ, kepada kita punya heart, kita punya sistem pernafasan kita punya bahagian penghadaman, terus pada bahagian buah pinggang. So bila kita dapat serangan demi serangan, akhirnya kecundanglah kita sebenarnya. Okey, itulah hebatnya sistem imun. Sama jugalah sekiranya negara kita ni kalau lemah ketenteraan, kalau lemah dari segi keselamatan dia, dengan mudah negara-negara lain boleh, orang kata, boleh meninjau-ninjau bagaimana nak memasuki Malaysia, ruang udara sebagainya yang berbau ke ini, kita kalau dengarlah ya, iaitu Israel punya airplane boleh berada lebih kurang 4 jam di udara ya, meninjau mungkin kekuatan kelemahan negara kita ini. Dan baru-baru ini 16 biji buah kapal terbang daripada China masuk kitanya kawasan kedaulatan kita di Sabah. Waduh, ini amat menakutkan sebenarnya. So sama juga dalam badan kita ni, kita ada protektif. Tetapi kalau badan kita ni kuat dengan kita punya self defense, InsyaAllah, ya, insyaAllah. Bukan riak dan takbur, tidak. Kita ni semua serah pada Allah Ta'ala. Kita hanya ikhtiar dan kita berusaha.
Ya, sebagai seorang Islam, kita setiap hari kita berdoa, berzikir dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita selawat Nabi tiap-tiap hari. Dalam waktu sama, kita kena ikhtiar dengan cara yang lain. Ya, jangan kita hanya berdoa tetapi kita tak ikhtiar. Kita ikhtiar yang lain, kita build up kita immune system. Baik, tetapi hari ini kita akan sentuh tentang beberapa faktor utama. Walaupun dalam banyak buku yang saya rojok, ya, yang dulu saya pernah belajar tentang nutrition, ya, homeopati, reflexology, tentang Reiki healing, metafizik sebagainya, kebanyakan mengatakan lebih kurang 8 hingga 10 punca dan sebagainya yang buat kita punya imun kita down. Tetapi hari ini kita ambil 5 major ataupun 4 faktor utama yang boleh menyebabkan sistem kita ini merudum tanpa kita sedari sebenarnya. Ya, tetapi apabila kita dah ada berbagai-bagai penyakit yang kronik seperti darah tinggi, kencing manis, gout, kolesterol, jantung, buah pinggang, upset, kita punya sendi, kita punya arthritis mula meningkat, bermakna imun kita dah mulalah merosot sebenarnya. Itu tanda dia. Dan perjalanan cara kita dah mula slow. Itu ada kaitan dengan kita punya immune system. Baik, yang pertama yang begitu popular sekali lah kalau kita rojok pada mana-mana buku ataupun medical journals, ya, atau buku perubatan atau buku permakanan, dietitian, nutrition, ya, ataupun back to traditional and complementary punya cara perubatan. Yang pertama yang boleh merudung kita, boleh buat kita punya immune system kita down ialah stres. Inilah yang paling ketara. Stres atau tekanan atau depression. Ya. Dan kita akan sentuh lepas ni lah stres. Itu yang paling utama. Yang kedua, cara budaya pemakanan kita yang tak seimbang setiap hari. Adakah kita ikut makanan yang sempurna setiap hari dan yang tak sihat? Ya, dahlah tak seimbang. Ya, banyak sangat dia punya protein atau banyak sangat karbo. Dia tak ada balance diet. Ya, kuarter half dia tak main macam tu, tak ada. Dia pakai balasah pada pagi sampai ke malam. Dan tak sihat pula tu, lebih kepada lemak, lebih pada kari, lebih kepada yang menyeronokkan, ya, dan dia tinggalkan yang hijau-hijau, yang color-color buah saiz ini bermakna makanan yang tak sihat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga yang popular di sini ialah kekurangan waktu rehat ataupun waktu tidur. Alright? So ini main peranan sebenarnya. Kita build up kita punya immune system balik. Macam mana kita nak boost up. Okay, yang keempat yang boleh merurungkan kita punya immune system, ketahanan dalam badan kita ialah minta maaf. Ini saya terpaksa sentuh. Iaitu apabila seseorang itu berada dalam keadaan obesity. Obesity artinya kegemukan. Just imagine apabila seorang itu obes 80 kilo, 100 kilo dan sebagainya, berat badan dia. Dan apa yang jadi sebenarnya? Kita dibina, kita dilahirkan dengan cantik keadaan tubuh, tetapi mana datangnya lemak-lemak yang lain? Dan apabila terlalu banyak lemak, ya, dalam badan kita, terlalu banyak fatty dalam badan kita, bagaimana pengaliran darah? Bagaimana pengaliran sistem kita ni? Adakah ia lancar atau tergugat? So kita akan sentuh next, ya, tentang perkara ini. Yang kelima, ini juga yang salah satu daripada kelemahan kita sebenarnya. Dan kita minta maaf lah, kita manusia ni, kita terutama sekali orang kita lah, orang Melayu lah, kita selalu sebut, tetapi adakah kita mengamalkan perkara ni setiap hari? Iaitu senaman dan riadah. Ya, dalam program saya dalam Nano dulu, saya pernah menyentuh bahawa kita hanya pandai bercakap, kita hanya pandai ikuti, melihat, ya, komen, kita kritik orang tu mengapa buat senaman sebagainya. Tetapi inilah sebenarnya salah satu punca yang membuat immune system kita down, merudum. Okay, tak kira lah kitanya age ataupun usia kita. Senaman itu mesti. Baik, yang pertama pada hari ni, pagi ni. Okay, pada pagi ni kita sentuh tentang Bismillah. Iaitu tekanan ataupun stres. Baik, berbagai-bagai kajian, ya, daripada US, daripada UK, daripada Japan dan juga dalam medical journal mengesahkan sebenarnya apabila seseorang itu dalam keadaan stres, tekanan atau depression,
Dia akan yang pertama menggugat di sini. Kita punya otak ataupun minda kita yang telah dianugerahkan oleh Allah, satu komputer yang tak ternilai harga dia untuk kita berfikir. Dan yang membezakan manusia ialah otak sebenarnya. Ya, membezakan manusia ialah otak. Itu sebabnya kadang-kadang kalau kita perhati balik, ya, yang OKU pun boleh berjaya dalam hidup, ya, orang yang cukup kurang sifat pun boleh berjaya dalam hidup, tetapi yang normal pun tak berjaya dalam hidup pun ada. Ini perbezaan dia antara kita punya. So bila ini yang berlaku, bila kita punya mind tertekan, stres, ia akan melahirkan ataupun menyebabkan salah satu daripada hormon terhasil. Hormon ini sebenarnya baik. Ya, dia membantu sistem dalam badan kita, membantu melawan penyakit sebagainya. Tetapi kalau berlebihan sistem hormon ini dirembaskan atau dihasilkan, ya, dia akan memudarat. Dia akan main peranan balik, dia akan buat reverse action kepada kita punya immune system, iaitu hormon kortisol. Hormon kortisol ni sebenarnya dia terhasil dalam badan kita ini daripada kolesterol yang ada di adrenal gland. Iaitu kalau kita tahu pasal anatomi buah pinggang kita ni, yang paling atas sekali adrenal tu, ia akan terhasil daripada situlah ya kortisol. Dan semakin stres yang kalau kita tidak kawal dalam keadaan stres, ya, semakin menurunlah antibody dalam badan kita secara automatik. Sebab kalau kita perhati bila seorang tu stres, dia akan naik angin cepat, naik marah, meninggikan suara, tindak balas dan sebagainya yang tak menentu. Dan stres sebenarnya baik. Ya, apabila kita dalam keadaan stres, kita akan terhasil dua perkara. Ya, dua benda yang kita akan laku. Either you react positif atau you react negatif. React positif bermakna kita akan ambil tindak balas secara positif lah. Kalau seseorang itu mencabar kita kan, kita akan react secara positif, main diplomasi, kita tenangkan keadaan. Dan kita akan tunjukkan bahawa apa yang dia kata tidak benar. Itu secara positif. Tetapi kalau yang react negatif, ini yang banyak berlaku. Bila dia dapat stres, dapat satu cabaran, dugaan, tamparan daripada satu pihak, dia akan fight back. Dia akan gunakan fizikal dan sebagainya. So that is negative. Yang sampai bergaduh, maki hamun, mencarut, bunuh diri, ya, pukul isteri, tendang, terajang dan sebagainya. Ini dah kata on a negative reaction. Okay. Tetapi overall dia, bila kita terlalu stres, antibody kita makin menurun. Ya, dan adrenalin kita pun akan terganggu. So inilah yang berlaku sebenarnya. So apa yang keburukan dari stres ini apabila seorang tidak dapat mengawal sebenarnya dan tidak tahu bagaimana untuk mengawal stres, maka itu berbagai-bagai perkara akan berlaku. Cuba kita tengoklah, ya. Stres ni banyak sebab. Kita ambil sedikit saja. Kalau nak sebut pasal stres ni mungkin dalam masa 2-3 jam tak habis, ya. Tetapi kita ambil point saja tentang stres pada hari ini. Kita perhatikan dunia dilanda COVID dah 2 tahun. Ya, di Malaysia pun bermula. Saya masih ingat lagi pada 16 hari bulan 3 2020 saya membuat seminar metafizik di pusat terapi nano di Puchong Perdana. Itu yang terakhir. Dan 18 hari bulan 3 2020 iaitu kita kena ikut PKP. Bermula daripada situ, ramai ahli-ahli perniagaan, entrepreneurs, ya, termasuk saya lah, ya, seorang pengamal perubatan alternatif tradisional, ya, kita menghadapi berbagai-bagai cabaran dan terpaksa, ya, semua terapi nano ditutup ketika itu. Kalau masih ingat lagi lah, ya, waktu tu saya berceramah di Taman Tenaga, iaitu di Bangi. Alright, so cawangan-cawangan lain terpaksa ditutup. PKP. Bila bermulanya lockdown pada PKP pada 2020 iaitu 18 Mac, memang ramai rakyat Malaysia terkesan. Tekanan memang timbul. Ya. Lockdown, PKP, PKPB, PKPD, PKPP lah. Lepas tu lockdown balik. Dan baru-baru ni 1 bulan. Dan apabila berlaku begini sebenarnya, ya,
mereka yang terlibat dalam bisnes, mereka terlibat dalam bisnes kecil-kecilan, ya, tepi jalan, mereka yang buat F&B, ya, business entrepreneur yang orang kata medium range, memang terkesan. Tak dinafikan. Kerana saya banyak dapat feedback banyak yang terkesan sebenarnya, ya. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Maka ini salah satu daripada stres yang kita dapat. Okay. So gaya hidup yang dulu bebas bergerak sana sini, sekarang dah terkawal, terkongkong, ya, dikontrol. Stres tak? Mesti stres, ya. Yang diberhentikan daripada pekerjaan, ya, termination, resignation, ya, walaupun diberi sedikit himbauan dan sebagainya, tetapi bagaimana? Ya, dapat bantuan daripada pihak kerajaan, dia kata one time payment dan sebagainya, tetapi untuk kita mulakan perniagaan, it's not that easy. Dan akan berlaku pergolakan dalam rumah tangga, ya, kerisauan tak menentu hingga ke hari ini sebenarnya. Even termasuk saya, kita tak tahu apa sebenarnya planning, bagaimana. Kita tak boleh plan. Kalau boleh dulu kita boleh buat planning, short term planning, medium term planning, long term planning, ya, tetapi sekarang tak boleh menentu. Kerana apa? Kita tak tahu lepas lockdown ni apa nak jadi, ke lock up, ke lockdown, ke up down, tak kira up down, tak tahu, ya. So ini adalah stres yang kita semua rakyat Malaysia hadapi zaman sekarang. So bila kita terlalu fikirkan yang ini, sebenarnya kita akan cepat mudah dapat penyakit. Immune system kita, defense kita akan out. Dan lebih lagi, minta maaf lah saya sentuh di sini agak panjang sedikit pagi ini, iaitu kadang-kadang kita bukan ahli politik. So whatever happen to the politician, whatever dia punya agenda dia, it's up to them. Okay? Biar mereka yang uruskan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita ni bukan ahli politik, tetapi kita bercakap, kita beri komen macam kita ni politician yang hebat. No, mengapa kita nak ambil tahu bukan bidang kita? Ambil tahu boleh, tetapi jangan kita terlalu stres, jangan kita terlalu melibatkan diri kita tidak menentu. Ya, let the politician goes on. Biarkan. Kita tengok macam manalah, ya. Kita ada majlis raja-raja, kita ada yang di Pertuan Agong ke whatever, ya. Biar mereka yang uruskan tentang ahli-ahli politik inilah. Memanglah kalau kita fikir balik caca merba lah, tetapi let it be, ya. Dan juga di segi kesihatan. Di segi kesihatan ni kalau boleh kita jangan sebarkan yang tak sepatutnya. Biar KKM yang uruskan. KKM yang pakar-pakar perubatan, ya, biar dia uruskan dan sebagainya. So kita jaga kita, Allah jaga kita jaga family, kita jaga orang yang tersayang. Boleh tak? Okay. So itu sebabnya kalau boleh jangan kita fikir sangat stres ni, ya. Kita tenang-tenangkan. So tetapi memang cakap mudah, tetapi bukan senang kalau kita nak turunkan atau kita nak control stress in our life. Okay. So insyaAllah besok bahagian ketiga saya akan sentuh pula tentang pemakanan. Ini very interesting. Ya, tentang permakanan, iaitu apa yang kita makan hari-hari, ya. Kita kadang cakap tak super bikin lah, ya. Tetapi apa yang kita makan hari-hari itu yang buat kita sebenarnya banyak penyakit, ya. So tentang pemakanan, tunggu besok hari Jumaat, insya-Allah. Alright. So akhir kata, saudara-saudari di mana anda juga berada, ya, tenang-tenangkan fikiran, banyakkan selawat, ya, selawat Nabi. Banyak faedah kita dapat. Kita banyak rujuk, kita sujud, kita minta pada Allah Subhanahu Taala, ya, agar permudahkan segala kehidupan kita daripada dunia hingga akhirat, ya. Ampunkanlah segala dosa-dosa kita, ampunkanlah segala perbuatan kita, segala maksiat yang berlaku di negara kita ini, insya-Allah, ya. Dan itulah saya sebagai seorang hamba Allah, itu yang saya haraplah kita sama-sama. Boleh kan? Okey, so insyaAllah di panjang umur murah rezeki kita akan jumpa besok, iaitu bahagian ketiga. Hari ini stres, besok pemakanan. Lagi interesting tentang apa yang kita makan. Jangan cakap tak super bikin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.